Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Noratika Dilaila binti Samsul, nombor matrik 4192005881. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah peranan dan cabaran komunikasi kepada pelajar abad ke-21 dalam era globalisasi. Dalam menempa arus permodenan yang sekian semakin jauh membangun, semestinya kita tahu bahawa komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian manusia. Begitu juga dengan bentuk komunikasi yang semakin hari semakin berubah dari semasa ke semasa. Pelbagai platform yang telah dijadikan sebagai bentuk alat komunikasi seperti adanya aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Skype dan pelbagai lagi aplikasi yang terdapat pada masa kini yang sering diguna pakai oleh golongan masyarakat kita. Menurut definisi komunikasi merangkumi dua aspek iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan ialah yang melibatkan percakapan atau perbualan yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada pihak yang lain. Komunikasi lisan juga bukan sahaja termasuk dalam perbualan harian, malah terdiri daripada komunikasi secara virtual atau maya iaitu seperti chatting dan email juga tergolong dalam kategori yang sama. Manakala komunikasi bukan lisan ialah perkara yang melibatkan gerak laku seseorang individu yang ditunjukkan melalui gerak tubuhnya seperti pergerakan isyarat tangan, muka, kepala, hidung dan bibir. Contohnya apabila seseorang itu menggelengkan kepala sebagai isyarat tidak setuju atau mengangguk kepala sebagai isyarat setuju. Kesimpulannya, definisi umum bagi komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan maklumat atau mesej dari seseorang kepada individu lain dan mewujudkan kesefahaman dalam proses pemindahan maklumat tersebut. Pendidikan merupakan kepentingan yang seharusnya diterima oleh setiap individu lapisan masyarakat, tidak mengira bangsa maupun agama, kerana sistem pendidikan yang berkualiti akan melahirkan insan yang berkualiti. Justru itu yang akan membantu pembangunan sesebuah negara maju. Usaha setiap guru dalam memberikan pendidikan yang berkualiti terhadap anak-anak didik agar menjadi insan yang berjaya dan selaras dengan objektif falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang ingin melahirkan individu yang seimbang dari semua aspek. Peranan komunikasi sebagai alat bantuan kepada pembelajaran pelajar pada abad ke-21. Pertama adalah memudahkan pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas atau kuliah merupakan proses komunikasi yang melibatkan pemindahan maklumat dan proses kefahaman terhadap pelajar. Bentuk komunikasi juga berubah-ubah mengikut situasi atau peredaran zaman. Dalam arus permodenan ini, terdapat banyak aplikasi yang membantu dalam proses komunikasi ini, bukan sahaja terhadap pelajar, malah termasuk kepada semua golongan lapisan masyarakat juga. Berbeza pada waktu zaman dahulu, proses pembelajaran hanya berlaku secara bersemuka sahaja kerana sewaktu itu tiada lagi teknologi yang canggih bagi membantu mereka saling berhubung walaupun berada di tempat yang berbeza. Seperti yang kita ketahui, di waktu pandemik ini, pembelajaran masih berjalan walaupun secara di atas talian. Terdapat pelbagai aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype dan pelbagai lagi aplikasi yang memudahkan bagi menjalankan PMP secara atas talian. Yang kedua, memudahkan pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat tugasan dengan menggunakan teknologi internet. Di waktu zaman kini, para pelajar mempunyai banyak kelebihan dalam menuntut ilmu. Hal ini kerana terdapat banyak teknologi moden yang dapat membantu memudahkan pelajar dalam menyelesaikan masalah, membuat tugasan dan sebagainya dengan menggunakan teknologi internet. Sebagai contoh, zaman dahulu apabila pelajar hendak menyelesaikan tugasan mereka, perlu melakukan pencarian sendiri di akhbar, majalah dan perpustakaan. Berlainan pula
Dengan zaman kini, pelajar-pelajar lebih mudah untuk mencari maklumat kerana terdapat laman internet yang membolehkan mereka melakukan pencarian mengenai tajuk tugasan tersebut. Aplikasi yang pelbagai ini dapat membantu memudahkan urusan pembelajaran pelajar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan penyampaian maklumat pembelajaran dengan menggunakan aplikasi. Peranan media masa dalam memudahkan penyampaian maklumat pembelajaran dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office, YouTube, TikTok dan pelbagai lagi aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran. Ini menunjukkan komunikasi juga boleh berlaku di mana sahaja walaupun maklumat yang dihantar menggunakan media sosial. Skop peranan komunikasi sangat besar terhadap manusia, terutamanya kepada pelajar-pelajar di masa kini yang sedang berhadapan dengan kelas di atas talian. Yang keempat, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Komunikasi juga penting sebagai interaksi atau komunikasi dua hala, bermaksud proses memberi dan menerima maklumat di antara pengajar dan pelajar yang berlaku dalam suatu pembelajaran. Selain itu juga, komunikasi juga berlaku di antara pelajar dengan pelajar yang lain seperti perkongsian maklumat dengan rakan sekelas yang lain. Seterusnya, cabaran penggunaan komunikasi dalam pembelajaran. Proses pembelajaran abad ini bukan sahaja mendatangkan kebaikan kepada pelajar, malah turut terdapat cabaran yang menghalang suatu proses komunikasi secara atas talian ini. Pertamanya, halangan pembelajaran atas talian ini adalah capaian talian internet yang terhad. Bagi pelajar yang menetap di kawasan bandar, mudah bagi mereka untuk mencapai capaian internet di kawasan tempat tinggal mereka. Namun, bagi mereka yang menetap di kawasan pendalaman adalah sukar untuk mendapat capaian internet di kawasan mereka. Seterusnya, tidak semua pelajar dari golongan yang berkemampuan untuk mempunyai peralatan yang lengkap bagi menyokong proses pembelajaran abad ke-21 ini. Kekangan kewangan membataskan mereka yang kurang berkemampuan untuk memiliki peralatan seperti komputer riba, telefon pintar dan pakej internet bagi pelancaran proses pembelajaran abad ini. Dalam pembelajaran abad ini juga membataskan penyampaian maklumat kepada pelajar. Hal ini kerana tidak semua pelajar memiliki rumah yang memberikan suasana yang selesa semasa pembelajaran berlangsung. Terdapat sesetengah pelajar yang harus berkongsi bilik dengan ahli keluarga yang lain yang menyebabkan mereka sukar untuk fokus dalam pembelajaran mereka. Terutamanya pelajar-pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan besar seperti SPM atau ujian akhir semester. Disebabkan itu, segelintir pelajar mungkin berasa tertekan dan tidak berminat untuk belajar. Seterusnya, proses pembelajaran atas talian juga menyebabkan komunikasi dua hala menjadi terhad. Hal ini berlaku semasa pembelajaran di mana pelajar menjadi sukar untuk bertanya soalan kepada guru mereka apabila terdapat ketidakfahaman dalam topik pembelajaran. Berlainan pula sekiranya pembelajaran secara bersemuka dijalankan di mana guru boleh memantau dengan lebih mudah dan memberi perhatian yang lebih terhadap pelajar yang kurang memahami dalam topik pembelajaran tersebut. Jadi, apakah kesimpulannya? Kesimpulannya, penggunaan komunikasi adalah untuk memudahkan lagi urusan seharian manusia. Serta penggunaan alat komunikasi pada masa kini amat penting bagi memudahkan manusia saling berhubung dan saling menyampaikan maklumat di antara satu sama lain. Komunikasi juga banyak memberi manfaat kepada pelajar, terutamanya dalam mempermudahkan urusan pelajar untuk menuntut ilmu. Terdapat pelbagai aplikasi yang dicipta untuk kegunaan para pelajar dalam proses pembelajaran. Maka, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian maklumat tanpa ada batasan. Sekian daripada saya. Terima kasih.